beberapa pertanyaan. Saya telah menyampaikan ucapan dasar yang saya kira agak panjang daripada biasa, tapi menyentuh banyak perkara-perkara yang kita anggap penting dari segi Parti Bersatu. Kepada ahli-ahli, pesanan-pesanan yang saya telah sampaikan ialah untuk terus berpegang kepada prinsip-prinsip yang kita utamakan. Saya tak payah nak jelaskan satu persatu. Semua telah pun saya sebutkan dalam ucapan tadi. Dan juga pendirian Bersatu berkaitan dengan perkara-perkara yang utama dari segi apa yang terkandung dalam perlembagaan, soal pengasingan kuasa eksekutif, legislatif dan judiciary. Juga saya telah pun menyampaikan pandangan saya tentang beberapa perkara yang penting supaya dasar kemakmuran bersama yang sudah pun diterima sebagai dasar kebangsaan negara kita diteruskan, malahan terus diperkukuhkan. Inilah untuk menentukan supaya rakyat Malaysia, tak kira apa kaum, latar belakang dan keturunan, mendapat layanan yang adil, layanan yang saksama dari segi pembahagian kekayaan dan ekonomi dalam negara kita. Juga saya telah menyentuh tentang perkara-perkara yang agak hangat dibincangkan dan pendirian kita berhubung dengan kereta api laju, HSR dan DNB yang saya lihat dipolitikkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita ambil pendirian yang tegas bahawa apa yang telah diputuskan di waktu saya menjadi Perdana Menteri itu adalah keputusan kerajaan dan tidak ada melibatkan perkara-perkara yang ditafsirkan oleh pihak tertentu sama seperti 1MDB, jauh panggang dari api. Itu bukan satu perbandingan. Mungkin mereka nak mengalihkan perkara yang biasanya orang tahu tentang skandal 1MDB pada perkara yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dan bukan pun skandal. Jadi ada beberapa perkara yang lain itu telah pun saya sebutkan dan saya harap media dapat menyampaikan apa yang telah pun saya sebutkan pada khalayak rakyat Malaysia ni. Okey. Tapi boleh mudah sikit mungkin pandangan Tan Sri mengenai perkembangan politik semasa. Satu dia kita melihat pertambahan ataupun melebarkan sayapnya oleh ahli warisan di Semenanjung dan juga pendaftaran parti muda yang perlu dibuat tempoh 14 hari. Jadi peluang Bersatu ni untuk pilihan raya akan datang. Ya, itu satu perkara yang bersandarkan pada undang-undang dan perlembagaan negara. Sesiapa saja berhak untuk orang kata menguruskan parti masing-masing ikut undang-undang yang ada. Kalau ada hasrat mereka untuk mengembangkan sayap itu adalah perkara parti yang demikian. Mungkin ada tujuan dan perkara-perkara tertentu mereka buat begitu. Terserah. Walaupun akhirnya sama ada dia akan mendapat sokongan ataupun tidak di kalangan rakyat dan pengundi adalah terserah pada rakyat jelata. Demikian juga penubuhan parti baru muda. Ini Menteri KDN pun ada di sini, mungkin boleh nak jelaskan apa perkara. Yang lain ialah tentang apa yang kita harapkan Parti Bersatu ialah kita akan, orang kata, berpegang pada prinsip-prinsip yang agak penting dari segi integriti, menentang rasuah, penyalahgunaan kuasa, di samping kita mendukung apa yang terkandung dalam perlembagaan. Ini saya ulang, bukan pertama kali tapi sudah beberapa kali, untuk memberi peringatan kepada ahli Bersatu dan juga rakyat jelata
tentang apakah bersatu itu sebenarnya, what we stand for, what we fight for. Ini bagi saya ialah untuk meningkatkan keyakinan orang ramai bahawa mereka boleh berharap, meletakkan harapan, cita-cita mereka untuk menjadi lebih berjaya kepada apa yang diperjuangkan oleh Perikatan Nasional dan juga oleh Bersatu. Dan kita telah sebutkan dalam ucapan saya tadi tentang kita telah mulakan langkah pertama kita di Sabah, walaupun agak relatively sebuah parti yang agak muda. Di waktu itu Perikatan Nasional hanya baru 3 minggu dan nampak penerimaan rakyat Sabah penting bagi kita kerana mereka menunjukkan keyakinan, kepercayaan, dan sampai hari ini saya kira pimpinan kerajaan negeri di bawah Dato' Haji G adalah kerajaan yang berkesan. Kemudian itu apa yang berlaku di Negeri Melaka, saya tak payah ulang lagi lah. Pendek kata bahawa kita percaya bahawa dengan adanya sikap rakyat Malaysia yang lebih faham, yang ada pengetahuan, yang ada pengalaman, maka mereka tahu untuk sekarang ini menentukan siapa yang mereka boleh yakin dan percaya untuk menerajui negara ke hadapan ini. Jadi lanskap politik negara sudah banyak berubah. Ini saya jelaskan panjang lebar dalam ucapan tadi. Dan sebab itu kita tekankan dalam persidangan ini soal mengukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional, kerana tidak ada sesuatu parti politik mana pun boleh berdiri sendiri untuk bentuk kerajaan. No single party can form the government. Zaman sebegitu mungkin sudah berlalu, tetapi satu bentuk koalisi yang mana semua pihak berkongsi bersama-sama. Saya sebutkan tidak ada abang besar, no big brother. We are equal. Tapi atas dasar kerjasama itu kita yakin kita boleh bina masa depan negara kita yang lebih adil, lebih baik, lebih maju. Jadi sebab itu kita sudah bersedia. Saya ulangkan apa yang saya sebut tadi supaya rakyat yang tahu dan dengar faham apa pendirian kita, dan kita harap mereka akan memberi sokongan kepada Bersatu dan juga pada Perikatan Nasional. Ramai pihak, terutama kalau dilihat di komen-komen media sosial, mengatakan kerajaan lambat menghulurkan bantuan banjir ini. Apa komunikasi ini? Katanya semalam, kalau tak silap saya, ada press conference yang Perdana Menteri buat. Bagaimana kita tahu, kemungkinan ialah kerana kita tak begitu mengikuti dekat tentang apa yang berlaku. Tapi selepas itu punya banjir ini berlaku hampir di semua tempat dalam negara kita, dan keadaan orang tak bersedia dan sebagainya. Jadi soal penting sekarang ini ialah apa yang kerajaan harus lakukan. Pertama, yang penting menyelamatkan nyawa. Keduanya ialah memberikan bantuan. Dan saya kira waktu kita bercakap di sini pun masih berjalan operasi penyelamatan dan juga bantuan-bantuan yang sedang dibuat. Jadi saya tak nak kata cepat ke lambat, macam-macam perkara, tapi yang penting perkara itu masih dihadapi pada waktu sekarang, dan sebab segera yang boleh agensi-agensi penyelamat yang ada, yang saya tahu sudah tertubuh lama, yang ada pengalaman, harus dapat menjalankan tugas secara yang berkesan. Tadi saya telah umumkan kesediaan Bersatu untuk menyumbang buat permulaan RM1,000,000. Tak besar, tapi token, dan kita harap nanti ada badan-badan korporat yang tampil ke depan. Yang saya tahu Malaysia ni agak sikap pemurah. Bila sampai malapetaka dan sebagainya, mereka akan tampil segera untuk menolong. Saya dah kerahkan jentera parti. Tadi pun saya sebut kalau mereka terpaksa meninggalkan mesyuarat ni kerana berlaku di kawasan mereka tu keadaan yang cukup teruk, mereka boleh tinggalkan majlis, tak apa. Dan kalau mereka tak nak berucap pun di sini pun tak apa. Tapi ini kerana perlembagaan parti, dan ini ikut Akta Pertubuhan 1966, kita teruskan. But we hope the meeting will not be too lengthy lah. Cakap pun tadi orang Sabah pun saya fikir tak sampai 10 minit pun, 5 minit dia dah selesai.
Itu harapan saya lah. Tan Sri, ada dua soalan. Yang pertama, mungkin Tan Sri boleh komen sikit cadangan Datuk Seri Idris Harun untuk PH bekerjasama dengan Perikatan Nasional pada pilihan raya akan datang. Soalan kedua saya ialah memandangkan PAS sudah bekerjasama bersatu, adakah kita akan jangkakan kehadiran bersatu sebagai exco kerajaan negeri di negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS seperti Kelantan, Terengganu? Yang pertama itu saya ada baca dan saya fikir ada juga yang telah respon pada komen di mana Presiden pun dah buat pernyataan dan sebagainya. Dalam bentuk PH yang sedia ada ni tak mungkin. Bukan kita tak suka perpaduan. Pasal ada banyak yang agak ketara perbezaan. Saya dulu ada pengalaman di situ kan. Sebab itu kita buat keputusan untuk meninggalkan PH. Jadi berpegang pada prinsip yang telah pun saya sebutkan banyak tadi, sukar. Tak tahulah ada satu perubahan besar yang berlaku dalam PH. Antara faktor yang menyebabkan kita tidak bersedia untuk bersama-sama ialah kerana satu daripada parti yang ada dalam tu dilihat sebagai tidak terlalu pro ataupun tidak pro Melayu, Bumiputera, banyak sejarahnya mempertikaikan hak dan sebagainya itu. Jadi kita tak boleh bersama dalam mana jamaah yang mana ada parti situ. Ataupun saya tak payah sebutlah komponen parti-parti yang lain. Jadi sebab itu saya tak fikir perkara itu boleh berlaku kecuali agak ada rombakan besar berlaku dalam PS yang menyebabkan kita boleh meneliti balik. But up to now, I don't think so lah. Soal kedua, apa tadi? PAS. Manakah PAS sudah bekerjasama dengan Bersatu? Ya. Kita jangkakan ahli-ahli Bersatu akan berada di kursi-kursi PAS di negeri-negeri. Ini kerana kita dalam Perikatan Nasional dan kita sudah ada persefahaman. Pentingnya dalam pilihan raya yang akan datang dan juga contoh di Melaka dalam PN kita tak bertembung dan berlawan sama sendiri. Itu prinsip untuk boleh menang. Jadi bagi negeri-negeri seperti yang di utara yang dikatakan negeri di mana PAS memimpin, Bersatu memang ada di situ. Ada ahli, ada bahagian. Ramai yang hadir di sini pun datang di kawasan-kawasan di mana kerajaan PAS mentadbirkan negeri. Cuma bila sampai pilihan raya, macam mana biasa, kita akan bincang. Persefahaman tu sudah ada wujud terjalin, tapi kita kena halusi bagaimana kita nak menyelesaikan pembahagian kursi dalam pilihan raya ke hadapan. Pastinya kita nak cari jalan, jangan ada langsung pertembungan. Itu akan bercanggah dengan dasar Perikatan Nasional. Mesti ada bentuk saling menghormati dan juga bekerjasama di antara satu sama lain sebagai ramuan resepi untuk kita boleh kemenangan. Jadi walaupun macam di Kelantan, Terengganu, PAS memang sama dah ada situ, tapi Bersatu pun ada. Dan kalau kita berfikir di kawasan-kawasan tertentu kita ada kekuatan, yang kekuatan itu juga membantu komponen parti yang lain seperti PAS ataupun gerakan, maka kita akan bincang dengan mereka. Jadi bagi saya adalah satu cara yang terbaik untuk mengelakkan salah faham dan sebagainya. Ada lagi? Adakah Bersatu sekarang dengan kerjasama yang sekarang ada akan mencapai matlamat di PRN 15 nanti? InsyaAllah. Kita yakin kerana saya tak payah nak ulas. Pertamanya semangat ahli-ahli parti macam mana yang ditunjukkan dalam peripot ini cukup tinggi. Semangat ahli-ahli komponen parti dalam Perikatan Nasional untuk terus bekerjasama cukup baik. Malahan komitmen PAS dan gerakan lepas saja pilihan raya negeri Melaka meningkat dan berkata istiqamah terus kekal bersama kita. Tadi dalam ucapan saya telah sebutkan perkara itu. Dan saya fikir dengan sebab kesatuan dan perpaduan yang kukuh ini berikan kita satu jaminan yang lebih baik untuk kita beroleh kemenangan di banyak kerusi di Semenanjung dan juga di Sabah. Malahan di Sarawak kita bersetuju tidak akan bertanding di Sarawak dalam pilihan raya negeri. Cuma di pilihan raya umum ke hadapan ini perkara yang akan kita rundingkan juga dengan kerajaan GPS yang ada di sana. Jadi bagi saya kita sudah bersedia dari segi bentuk kerjasama. Malahan PAS
PAS utamanya bersama dengan Bersatu adalah pengasas kepada Perikatan Nasional. Dia bukan masuk, dia bersatu dengan PAS, tubuh Perikatan Nasional, lepas itu disertai oleh rakan-rakan yang lain. Jadi saya kira ini petanda yang cukup baik bahawa Perikatan Nasional adalah sebuah gabungan parti politik yang jitu, yang kuat, yang kokoh, yang ada cita-cita yang satu dan tidak bercanggah di antara satu sama lain. Tan Sri, beberapa pemimpin UMNO mendesak supaya pilihan raya diadakan lebih awal. Itu yang pertama. Yang kedua dia, bagaimana Tan Sri melihat bahawa mesyuarat UMNO bahagian baru-baru ni menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri untuk meneruskan sehingga 2023. Adakah ia Soal untuk menentukan masa yang sesuai untuk pilihan raya ini adalah terletak di atas tangan Perdana Menteri, yang nanti kalau dah diputuskan dia akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mohon Parlimen dibubarkan. Tetapi saya nak sebutkan, dan ini saya sebutkan tadi dalam ucapan, waktu mana Bersatu dan rakan-rakan PN mengusul dan mencalonkan Datuk Ismail, bukan UMNO. Kita calonkan dia, UMNO sokong. Terbalik kan? Ada beberapa terma-terma kesepakatan yang telah pun kita jalinkan antara saya, rakan-rakan PN dengan Datuk Ismail. Pasal yang dicalonkan beliau, bukan parti beliau. Sebab tu dia jadi Perdana Menteri. Jadi walau apa pun pandangan ataupun desakan oleh parti UMNO, pemimpin UMNO ataupun sesiapa pun, berdasarkan pada apa yang saya sebutkan tadi, itu harus dibincang dan dirunding. UMNO ada 42, tolak 1 Tengku Razali, katalah 42 juga. Kita ada 72. Kalau ikut kiraan aritmetik yang mudah, itu lagi besar daripada 42 kan. Tapi tak apa, kerana kita nak menyelamatkan negara, nak stabilkan politik, kita benarkan dan kita sokong Datuk Ismail bagaimana saya ucapkan tadi. Jadi saya fikir bila sudah sampai masa yang sesuai dan kita boleh berjumpa dengan Perdana Menteri untuk bincang perkara itu secara bersama-sama. Dia mungkin ambil kira jugalah pandangan UMNO dan sebagainya itu pasal dia naik presiden. Tapi dia jangan lupa juga, kita juga ada komponen yang besar yang sepatutnya diberikan penghormatan untuk membuat keputusan yang besar sebegitu. Alright? Okay. Satu lagi soalan. As we know, UMNO mempunyai sokongan yang kukuh di kawasan luar bandar, especially people like Datuk Seri Najib, walaupun dia didapati bersalah di mahkamah. So apakah strategi Bersatu untuk tarik pengundi-pengundi dari luar bandar untuk pergi ke Bersatu instead of UMNO? Ya, kita dah wujud walaupun 5 tahun. Tadi Sduk Sagong dah umumkan ahli kita meningkat bertambah pesat. Ya, dan ini membuktikan menimbul atau satu kepercayaan, petanda kepercayaan, trust dan confident masyarakat Melayu dan Bumiputera dan juga peribumi di Sabah dan Sarawak terhadap Bersatu. Ya, mungkin awalnya sebahagiannya orang UMNO. Di depan kita ni nampak muka UMNO dulu. Tetapi sebahagian besar ahli kita bukan ahli-ahli parti-parti politik mana pun, terutama anak-anak muda. Pasal apa? Pasal dia ada idealisme dan dilihat Bersatu dan PN boleh memperjuangkan nasib mereka. Jadi kita tidak bimbang dengan soal itu. Tak apalah apa yang UMNO nak lakukan. Mungkin setengah daripada tokoh mereka ada pengaruh. Itu biasalah. Tapi walaupun begitu, jangan orang kata perkecilkan atau perlekehkan parti-parti yang lain. Saya tak pernah pelekehkan, walaupun saya tahu mereka juga berusaha. Jadi saya tidak rasa bimbang. Sebab itu di Melaka kita ambil cabaran untuk 3 penjuru yang majoriti, kan, ada lagi lain 3 penjuru, dan terbukti bahawa walaupun kita tak berjaya menambah bilangan, tapi penganalisis yang saya sebutkan dalam ucapan saya tadi telah membuat kajian mendalam yang menunjukkan bahawa trend sokongan yang agak besar dilihat beralih kepada Bersatu ataupun rakan-rakan dalam Perikatan Nasional, termasuk PAS.
Tak payah saya ulas lagi itu pasal dia punya majoriti yang kita kalah pun tak besar. UMNO tidak meningkat dengan mendadak. Itulah dia punya pertusan. Jadi sebab itu berdasarkan teori itu kita yakin kita mampu untuk berhadapan dengan sesiapa saja lawan parti politik di negara kita. Alright. Okay guys. Thank you. Thank you.